Salam sejahtera, saya Suhaimi Sulaiman. Dan saya Zakia Anas. Buletin utama 3 Oktober. Kumpulan wakil media Malaysia ditahan tentera Croatia di Zagreb. Dasar mengatasi masalah setinggan di Gubal. Berita sepenuhnya. Sekumpulan 11 wartawan Malaysia diusir setelah ditahan ketika mengambil gambar di kawasan sensitif di Zagreb, Croatia. Mereka yang ditinggalkan tentera Malaysia Malbat sejurus tiba di Zagreb 30 September lalu dikatakan bersiap sedia mencari bahan di barisan depan Croatia Bosnia apabila kejadian itu berlaku. Kumpulan wartawan berkenaan sebelum itu menaiki 3 kereta yang setiap sebuah disewa kira-kira RM250 menuju ke Karlovac di mana pertempuran pernah berlaku. Ketika menunggu di luar bangunan Kementerian Pertahanan, beberapa wartawan yang terlupa Croatia dalam kancah peperangan mengambil gambar untuk kenangan. Tiba-tiba mereka dikepung oleh tentera dan polis Croatia. Selepas pasport mereka diperiksa, kumpulan wartawan Malaysia diarah pulang ke hotel dengan menaiki sebuah van tentera. Untuk mengetahui berita ketibaan anggota Malbat di Zagreb, kita bersama Saiful Bahri Kamarudin. Selepas penerbangan 18 jam dari Pulau Pinang ke Zagreb, Batalion Malaysia untuk UNPROFOR tiba ketika isu bekas Yugoslavia masih dalam rundingan. Walaupun penyelesaian mungkin dicapai di meja rundingan, tugas mereka tidak kurang beratnya. Dalam keadaan yang mudah berubah, Malbat UNPROFOR diperlukan di kawasan-kawasan yang genting. Ketibaan mereka yang diketuai oleh Kolonel Hashim Hussein menambahkan lagi kesan tentera pelindung pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Turut serta ialah sekumpulan wartawan Malaysia. ...180 anggota Malbat diberi taklimat ringkas mengenai keadaan di Bihać, Bosnia oleh wakil ATM, Kolonel Manap Kasmuri. Mereka dimaklumkan mengenai keadaan yang tegang tetapi terkawal di Bihać. Malbat menyertai pasukan UNPROFOR Perancis yang bertugas di apa yang digelar Bihać Pocket. Pasukan Malbat bertolak dengan konvoi UNPROFOR setelah diberi taklimat penuh mengenai keadaan di sana. Kolonel Manap menerangkan keadaannya. Tentera kita sekarang ni digerakkan ke Bihać Pocket, iaitu di mana mereka akan ditempatkan bersama dengan French Battalion 3. Mereka akan bersama dengan French Bat 3 ini sehingga ke bulan Mac. Selepas itu, jadi tentera kita akan ditugaskan di tempat lain. Setakat ini yang saya dengar mereka akan ditukarkan di tempat kawasan Sarajevo dan juga boleh jadi di tengah sentral, di kawasan sentral Bosnia. Buat permulaan, Malbat tidak terbabit sepenuhnya dalam operasi, tapi menjalankan latihan. Persediaan ini ialah untuk membiasakan Malbat kepada suasana tempatan. Dalam keadaan yang mudah berubah, pihak UNPROFOR terpaksa mengambil sepenuh perhatian kepada keselamatan. Tugas Malaysia untuk batalion di UNPROFOR Bosnia mungkin yang paling mencabar setakat ini. Bosnia dalam kancah peperangan. Bagaimanapun, Malbat bukan di sini untuk terbabit dalam peperangan itu, tapi untuk bantuan kemanusiaan. Ini menandakan satu era baru tentera Malaysia di mana terbabit dalam keadaan di Eropah. Saya Saiful Bahri Kamarudin melaporkan di Zagreb, Croatia. Terima kasih Saiful. Perkembangan terbaru di Bosnia akan kami sampaikan dalam ruangan berita luar negara nanti. UMNO Sabah mencadangkan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad menerajui badan perhubungannya berikutan tindakan Encik Ghaffar Baba tempoh hari melepaskan jawatan Ketua Perhubungan Negeri itu. Ketika membuat saranan itu, Ketua Bahagian Sempurna Tan Sri Sakaran Dandai berkata kewibawaan Datuk Seri Dr. Mahathir sememangnya perlu bagi menyatupadukan rakyat Sabah. Tan Sri Sakaran Dandai yang juga ahli jawatan kuasa Badan Perhubungan UMNO Negeri berkata UMNO Sabah menghormati keputusan Encik Ghaffar. Dan pada hemat Tan Sri Sakaran, tindakan itu adalah keputusan Encik Ghaffar sendiri setelah beliau mengambil kira perkembangan politik masa kini bukan sahaja di Sabah, malah di Semenanjung. Oleh itu, kata Tan Sri Sakaran, UMNO Sabah berpendapat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad adalah tokoh paling layak untuk menerajui perhubungan UMNO Negeri.
Dan cadangan itu menurut Tan Sri Sakaran telah disampaikan kepada Perdana Menteri ketika rombongan yang mewakili 19 bahagian UMNO Sabah membuat kunjungan ke atas beliau bulan lalu. Namun, atas kesedaran banyak tugas penting yang dipikul Perdana Menteri, wakil 19 bahagian berkenaan juga menyerahkan nama beberapa calon lain. Kita serahkan kepada nanti kebijaksanaan yang berhormat Presiden kita dan juga perbincangan dengan pemimpin-pemimpin UMNO di Sabah dan mengambil kira dari semua segi apa yang baik, yang bijak, yang boleh menguatkan UMNO dan menyatupadukan semua lapisan. Menurut beliau, Sabah perlu dipimpin oleh seorang tokoh yang benar-benar bersemangat dan berpandangan jauh untuk memajukan rakyat dan mengatasi masalah yang wujud kini. Jawatan Ketua Perhubungan di Sabah, kata beliau, harus diisi segera bagi memantapkan barisan UMNO menghadapi kemungkinan pilihan raya negeri. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat satu lagi pencalonan untuk jawatan Timbalan Presiden. Dengan pencalonan terbaru dari bahagian sandakan Sabah itu, beliau kini memperolehi 143 pencalonan berbanding Timbalan Perdana Menteri Encik Ghaffar Baba yang tidak berganjak dari angka 7. Bagi Naib Presiden, bahagian itu juga mencalonkan Datuk Seri Najib Tun Razak, Tan Sri Muhammad Haji Muhammad Taib dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dengan itu, mereka masing-masing kini memperolehi 144, 137 dan 132 pencalonan. Kedudukan Datuk Seri Sanusi Junid dan Datuk Abdullah Ahmad Badawi tidak berubah dengan masing-masing 13 dan 16 pencalonan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi pesat bukan sahaja perlu dipertahankan, malah dipertingkatkan ke tahap terbaik. Beliau berkata hanya kestabilan dan pencapaian ekonomi cemerlang menjamin kesejahteraan rakyat. Di samping itu, negara juga akan terus dihormati masyarakat antarabangsa. Berucap pada majlis anjuran Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang, Datuk Seri Anwar Ibrahim antara lain menyingkap hujah-hujah tegas Perdana Menteri di PBB semalam. Menurut beliau, pendirian Malaysia semakin dihayati dan diterima masyarakat antarabangsa walaupun pada lazimnya kuasa besar memandang sepi kenyataan pemimpin dunia ketiga. Tapi justru kerana pandangan itu dikemukakan oleh seorang tokoh dengan track record sistem politik dan pengurusan ekonomi yang begitu baik, ia lebih memberikan kesan. Dan kerana itu, kata Datuk Seri Anwar, rekod kecemerlangan politik dan ekonomi wajib dipertahankan di samping berusaha meningkatkannya. Kita mahu pertumbuhan ekonomi yang baik kerana ini sahaja yang akan memberi jaminan kepada rakyat, bandar dan desa, korporat dan guru, peniaga dan penjajah. Penamaan calon pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri DUN Kampung Raja Besut Terengganu. Barisan Nasional BN akan ditentang 1 lawan 1 oleh Semangat 46 dalam pilihan raya kecil berkenaan 13 Oktober ini. Sehingga pencalonan ditutup pada pukul 11 pagi serta tamat tempoh bantahan sejam selepas itu, hanya Muhammad Nur Husin dari BN dan Datuk Zakaria Abdul Rahman, wakil Semangat 46, mengemukakan pencalonan masing-masing. Muhammad Noor tiba di pusat penamaan calon pejabat daerah Besut kira-kira pukul 9.55 pagi, diiringi kira-kira 3,000 penyokong diketuai Menteri Besar Terengganu Tan Sri Wan Mokhtar Ahmad, Menteri Perusahaan Awam Datuk Dr. Yusuf Noor, Menteri Pertahanan Datuk Seri Najib Tun Razak, Menteri Besar Pahang Tan Sri Khalil Yaakob, Menteri Besar Selangor Tan Sri Muhammad Haji Muhammad Taib dan Menteri Besar Perak Tan Sri Ramli Ngah Talib turut mengiringi calon BN ini. Pencalonan Muhammad Noor, bekas guru besar Sekolah Kebangsaan Kerandang, dicadang oleh Cik Wan Latif dan disokong Mustafa Muhammad. Sementara itu, calon Semangat 46 Datuk Zakaria, bekas Timbalan Menteri Buruh dan kini Ketua Semangat 46 bahagian Besut, menyerahkan borang pencalonan pukul 10 suku pagi.
Beliau diiringi Presiden Semangat 46 Tengku Razali Hamzah, Pengerusi Semangat 46 Terengganu Tengku Paduka Raja Ibrahim Ismail, Pesuruhjaya PAS Terengganu Harun Taib dan bekas Ketua Hakim Negara Tun Saleh Abbas. Pegawai Daerah Besut yang juga pengurus. Cepat mungkin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Ting Chiu Peh berkata, masalah setinggan terutama di Lembah Kelang semakin mendesak. Penyelesaian segera diperlukan dan sehubungan itu, Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri dan agensi terbabit kini menjalankan kajian bagi mewujudkan dasar setinggan menyeluruh. Di Lembah Kelang sahaja, 13% daripada 3 juta penduduknya adalah masyarakat setinggan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Ting Chiu Peh berkata, setakat ini tiada satu program khusus bagi mengatasi masalah setinggan, sebaliknya kerajaan hanya bertindak secara ad hoc, setempat dan tidak seragam. Datuk Dr. Ting menjelaskan beberapa langkah yang dikenal pasti untuk dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini. Yang pertama, mengkaji kedudukan setinggan, mengenal pasti apakah masalah, di manakah setinggan itu. Okay. Yang kedua, menghidupkan semula jawatan kuasa dasar setinggan pada peringkat kebangsaan dan peringkat negeri. Yang tiga, kerjasama daripada pihak pemaju swasta untuk memastikan sesuatu projek itu, pelaksanaan projek itu dapat dipercepatkan dan dipertingkatkan. Menurut Datuk Dr. Ting, sehingga tahun lalu, hanya 20% daripada perancangan mewujudkan rumah murah dicapai dan kerajaan berhasrat meningkatkan jumlah itu kepada 60% menjelang akhir tahun ini. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan projek Pangsapuri Third View di Sungai Besi pagi tadi. Projek usaha sama sebuah syarikat tempatan dan Cina ini merangkumi pembinaan 276 unit Pangsapuri mewah. Turut hadir di majlis ini ialah Menteri Pembinaan Cina, Hao Ji. Semalam, laporan khas TV3 menyorot masalah kekurangan rumah di kalangan anggota tentera. Malam ini kami meninjau Desa Tun Husin On di Wangsa Maju, Kuala Lumpur, lambang keprihatinan kerajaan terhadap beban hidup tentera berpangkat rendah. Laporan seterusnya, Zaki Abdul Rahim. Desa Tun Husin On terletak atas tapak 65 hektar di rangka bawah rancangan Malaysia ke-5, meliputi pembinaan 2022 unit rumah kelamin pelbagai kelas. 68% rumah kelas G diperuntukkan bagi anggota berpangkat rendah kerana masalah kekurangan rumah di kalangan mereka amat serius. Projek RM222.9 juta diselia oleh Jabatan Arah Perumahan dan Pembinaan Angkatan Tentera Malaysia dibahagikan kepada 2 fasa utama akan siap sepenuhnya menjelang pertengahan tahun depan. Setakat ini lebih 50% siap dengan belanja RM100.6 juta. Rumah 3 bilik kelas G dilengkapi kabinet, 2 bilik air, ruang menjemur pakaian dan talian telefon, manakala rumah kelas C, E dan F disediakan kerusi ruang tamu, meja makan, katil dan lampu hiasan. Reka bentuk rumah dipelbagaikan mengikut cita rasa dan konsep pembinaan masa kini. Kita rasakan telah terlalu lama kita menggunakan reka bentuk dan jenis rumah keluarga yang reka bentuknya telah disiap lebih kurang 20 tahun dulu. Jadi, kita sekarang we must kata orang keep up in time and all that. So itulah kita nampak sekarang keadaan rumahnya dari segi architectural finishing, dari segi aesthetic finishing agak berbeza dari segi apa yang kita ada sekarang ya. Rumah pun agak selesa. Jadi masalah yang saya hadapi selama ni masalah keluarga yang mana sewa di luar ni tidak ada keselamatan. Jadi apabila saya dapat kuartus yang diperuntukkan oleh tentera, mana dari segi keselamatan, keselesaan, jadi saya rasa banggalah. Konsep pemusatan tentera di Desa Tun Husin On menjamin keselamatan keluarga mereka, lebih-lebih lagi jika mereka bertugas di luar kawasan. Anak tentera selama ini terpaksa bersekolah di merata tempat sekitar Kuala Lumpur akan dipusatkan sama ada di sekolah rendah atau menengah dalam kawasan perumahan. Selain itu, Desa Tun Husin On mempunyai kemudahan seperti padang permainan, dewan serbaguna, klinik, bangunan perniagaan, pasar dan masjid. Apa yang lebih menarik ialah kadar allowance perumahan bagi anggota menyewa di luar akan ditingkatkan sesuai dengan kos saran hidup yang kian tinggi.
Kementerian Pertahanan membelanjakan hampir 5.3 juta ringgit sebulan untuk elan perumahan 35,369 anggota pelbagai pangkat. Lebih-lebih lagi untuk mereka yang berpangkat Lance Corporal dan ke bawah, di mana allowance-nya pada tahap RM85 sebulan adalah tidak menepati dari segi nilai pasaran. Untuk rumah setinggan pun sudah melebihi jumlah RM85 sebulan. Menyedari ramai lagi anggota perlukan rumah selesa, Kementerian Pertahanan kini merancang pembinaan dan pembelian 42 projek di seluruh negara membabitkan kos RM530.6 juta. Pendekatan yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan dalam menyelesaikan masalah kekurangan rumah di kalangan anggota tentera merupakan langkah bijak. Rasional ini melihat kepada hampir RM70 juta dibelanjakan setahun untuk peruntukan allowance perumahan sahaja. Jumlah besar ini sudah pasti akan dapat dialih untuk meningkatkan kerja-kerja kebajikan pasukan keselamatan. Zaki Ibrahim melaporkan untuk Buletin Utama. Susulan ulat menyerang rumah pangsa Indra Mahkota Kuantan, Majlis Perbandaran Kuantan MPK membersihkan segera sekitar rumah pangsa berkenaan setelah berita mengenai serangan ulat disiarkan Jumaat lalu. Jumaat lalu, Buletin Utama menyiarkan masalah penduduk rumah pangsa Indra Mahkota Kuantan. Sampah sarap mereka dikatakan tidak diangkut sekian lama oleh Majlis Perbandaran Kuantan MPK dan akibatnya ulat membiak serta memasuki rumah mereka. Masalah itu kini sudah selesai. MPK bertindak memastikan pembuangan sampah dijalankan dengan sempurna dan mengikut jadual. Penyelia Unit Pengurusan Rumah Pangsa Indra Mahkota, Encik Omar Ahmad berkata, pembersihan sampah sarap oleh MPK amat dialu-alukan. Menurutnya, jika sampah tidak diangkut segera, kemungkinan masalah ulat akan berterusan dan menjadi lebih buruk. Pelupusan sampah ini, jika kita cuai, maka dia akan menimbulkan masalah. Pertama sekali, bau yang busuk. Dan yang keduanya, masalah pembiakan ulat. Apabila cara pelupusan tidak kita ikuti, tidak kita masukkan sampah-sampah tadi ke dalam plastik dan diikat, maka lalat-lalat akan masuk dan akan merebitkan ulat-ulat ni tadi. Menurut beliau, MPK biasanya membersihkan 17 blok rumah pangsa selang sehari dan tidak pernah menunggu 2 minggu untuk mengangkutnya seperti yang didakwa. Bagaimanapun, seorang penduduk di sini, Encik S. Kupusami, berpendapat ulat tidak akan ada jika sampah diangkut 2 hari sekali. Walau apapun, yang penting ialah tindakan sedang diambil untuk mengatasi masalah ini. Macam sekarang kita pun tengok pun puas hati lah. Memang puas hati kita nak macam ini juga. Penduduk di sini juga berjanji mencuba cara pembuangan sampah yang disyorkan MPK. Kementerian Pengangkutan akan membentangkan Rang Undang-Undang Perkapalan Pencemaran Minyak 1993 bagi membolehkan Malaysia melaksanakan 2 konvensyen antarabangsa berkaitan pencemaran, liabiliti dan tuntutan pampasan. 2 konvensyen itu ialah Konvensyen Liabiliti Awam 1969 dan Konvensyen Tabung 1971 supaya sesuai dengan keperluan dan undang-undang negara ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Ling Leong Sik berkata, rang undang-undang itu akan dibentangkan pada persidangan Parlimen akan datang. Datuk Seri Dr. Ling berkata, mengikut rang undang-undang itu, negara boleh membuat tuntutan sehingga $62 juta Amerika atau 155 juta ringgit kerana pencemaran perairnya akibat tumpahan minyak. Berucap di pelancaran Hari Maritim Sedunia di Akademi Laut Malaysia Alam di Kuala Sungai Baru, Aluk Gajah, beliau berkata, akta itu dijangka dikuatkuasakan tahun depan. Konvensyen itu perlu dilaksanakan kerana Selat Melaka antara perairan tersibuk dunia dengan kira-kira 200 kapal melaluinya setiap hari. Sekiranya berlaku pelanggaran kapal seperti sejak akhir-akhir ini, kemalangan sedemikian bukan sahaja melibatkan kos operasi mencari dan menyelamat yang tinggi kepada negara sekitar, tetapi seperti Malaysia, tetapi juga melibatkan kehilangan harta dan nyawa, pencemaran terhadap alam sekitar dan juga menjejaskan pendapatan nelayan dan sektor pelancongan negara. Pengendalian kargo yang meningkat serta pertambahan bilangan kapal di pelabuhan rantau ini menunjukkan kawasan ini akan menjadi pusat perkembangan ekonomi dunia baru.
Polis Kajang Selangor hari ini menahan semula seorang dari 3 tahanan yang lari dari lokap Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban Khamis lalu. Muhammad Isa Zakaria, 31 tahun, ditangkap semula selepas orang awam melihat dia berjalan seorang diri di bandar itu. Dua lagi tahanan, Engkong Wah, 32 tahun dan Utaya Sorian, 24 tahun, masih bebas dan kali terakhir mereka dilihat di Dengkel. Polis masih meneruskan usaha menjejaki mereka. Muhammad Isa sebelum ini ditahan mengikut ordenan darurat Seksyen 395 kerana dikatakan terbabit dalam berbagai kes jenayah dadah. Engkong Wah pula ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya Seksyen 3/3, manakala Utaya pula ditahanan reman kerana beberapa kesalahan mencuri dan cubaan merompak. Mereka melarikan diri Khamis lalu setelah berjaya mencabut 2 batang jeriji besi di bilik lokal. Mereka kemudian dilaporkan menahan dan merompak pemandu teksi di Taman Tasik Seremban sebelum melarikan diri ke arah Kajang. Berikutan itu, gerakan besar-besaran memburu mereka dilancarkan oleh polis daerah Seremban dan Kajang. Engkok Wah dikatakan mempunyai luka besar di dahi dan dipercayai masih bersama Utaya. Pingat emas kedua Jepun pada hari ketiga kejohanan sedunia di Hamilton, Kanada. Nakamura menewaskan Eric Horn dari Switzerland bagi kategori bawah 65 kg. Pingat emas pertama Jepun diraih oleh Yoshio Nakamura bagi kategori middleweight bawah 86 kg. Nakamura, pemenang pingat emas Sukan Asia 1990, menewaskan Nicholas Gill dari Kanada dengan keputusan ippon. Rakan senegara Hidehiko Yoshida dan pemenang emas Olimpik tewas dalam kategori half middle bawah 78 kg kepada judoka Korea Selatan Ki Yung Chon. Yoshida yang tewas dengan Wazari terpaksa diusung keluar kerana cedera di pinggang. Korea Selatan juga memenangi emas kategori middleweight wanita apabila Chu Min Son menewaskan Liliko Ogasawara dari Amerika Syarikat. Sebelum ini, di peringkat separuh akhir, Min Son menewaskan pemenang Olimpik Rafe Jimenez dari Cuba. Gela Van Dijk memenangi kategori half middleweight wanita. Judoka muda di Belgium ini mengejutkan pemenang pingat perak Olimpik Yael Arad dengan serangan agresif dan paling kemas dalam pertarungan ini. Terima kasih kerana bersama kami dalam Buletin Utama. Semoga terhibur dengan persembahan hujung minggu di TV3. Dan jangan lupa bersama Zaki Anas pukul 10.45 nanti dalam Pandanglah, Lihatlah. Selamat menonton daripada saya, Suhaimi Sulaiman. Dan saya, Zaki Anas, mengucapkan selamat malam.